Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah Hamzah Zainuddin nak menuduh pula sekarang bahawa istana sedang mempolitikkan isu Sanusi? Come on lah Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin, kamu bekas Menteri Dalam Negeri. Kamu bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri. Kamu tahu undang-undangnya. Takkan sekarang kamu kata kamu nak tuduh pula istana politikkan isu Sanusi. Itu yang ditanya oleh Razlan. Adakah Hamzah nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Ingat, yang buat laporan polis ialah ramai orang, itu tak pedulilah. Tapi yang saya sangat peduli ialah apabila Dewan Diraja Selangor sendiri membuat laporan polis dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri bertitah bahawa kes Sanusi belum selesai, walaupun Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor telah pun menghadap kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi sekarang adakah Hamzah Zainuddin nak tuduh istana sedang politikkan isu Sanusi? Jangan sampai Hamzah Zainuddin kamu jadi penderhaka juga. Tak berbaloi untuk mempertahankan orang yang celupar, yang sudah menggunakan keceluparan itu sehingga dia tak sedar dia telah pun menyentuh 3R, kemudian mempertahankan diri pula tu, tak mengaku bersalah pun. Tak berbaloi, nanti sendiri masuk perangkap sendiri lagi susah. Seorang pemimpin kanan UMNO mempersoalkan rasional yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengenai isu penahanan serta pendakwaan ke atas Muhammad Sanusi Manor. Menurut ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Razlan Rafi'i, Hamzah menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar sementara Kedah itu adalah merupakan pendakwaan terpilih. Pada masa sama, dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan raja-raja serta pihak istana, bahkan membabitkan Dewan Diraja Selangor secara langsung. Yang itu betul lah. Adakah Hamzah mahu menyatakan bahawa istana Selangor mempolitikkan isu ini? Soal Razlan dalam kenyataannya kepada Malaysia kini hari ini. Saya fikir kalaulah Sanusi terus saja mengaku dia bersalah, memohon maaf dan semua stop di sana, ini tak akan panjang. Sekarang semakin panjang. Hamzah Zainuddin tak patut mengeluarkan kenyataan ini. Hamzah Zainuddin tak patut untuk buat ulasan ataupun memberi pendapat dia tentang perkara ini, kerana ini akan membuatkan ianya lebih panjang, lebih nampak lagi bahawa ada orang yang sangat terdesak sehingga sanggup untuk buat apa sahaja, termasuk yang salah, yaitu menyentuh 3R. Razlan berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi sebagai pendakwaan terpilih. Dalam kenyataan tersebut, Setiausaha Agung Bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut namun tidak dikenakan tindakan seperti ke atas Sanusi. Kamu buatlah laporan polis. Kamu buatlah laporan polis, baru polis buat tindakan. Kalau tak buat laporan polis, macam mana polis buat tindakan? Pergi buat laporan polis. Sebagai orang yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri, kata Razlan, Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham undang-undang. Namun kenyataan terbaru yang dibuat oleh Ahli Parlimen Larut itu menunjukkan seperti sebaliknya. Justru, kata Razlan, semua orang kini tahu kenapa ketika Hamzah Zainuddin menjadi Menteri bertanggungjawab dalam isu keselamatan dulu, kadar jenayah negara semakin meningkat. Sementara itu, Razlan juga menyatakan kebimbangannya terhadap pendekatan PAS yang menangani isu pendakwaan ke atas Sanusi. Katanya pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka. Seorang wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan. Please, jangan.
Oi, ini makin bahaya. Adakah PN hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang memperlekeh institusi diraja, katanya. Disebabkan itu, Razlan menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R, agama, bangsa dan raja-raja, ditangkap segera kerana jelas mempersendahkan undang-undang. Katanya, api itu katanya perlu dimatikan segera secepat mungkin kerana dikuatiri akan mengganggu gugat kestabilan negara. Dia juga mengingatkan bagaimana PN sebelum ini menolak saranan yang di Pertuan Agong agar semua parti bekerjasama bagi membentuk kerajaan perpaduan selepas PR15 lalu. Mereka juga marah kepada istana apabila peristiwa pembatalan ordinan darurat sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin meletak jawatan, katanya. Justru Razlan mengingatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan berkaitan dengan penangkapan Sanusi. Katanya rekod ucapan Sanusi adalah jelas dan tiada manipulasi dari mana-mana pihak, termasuk orang ramai yang mewakili suara rakyat jelata. Katanya, orang Melayu tidak akan menderhaka pada rajanya. Jadi saya nasihatkan Hamzah dan PN agar jangan menderhaka kepada raja-raja Melayu. Terlajak perahu boleh diundur, tapi bukan terlajak cakap, tambahnya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sanusi, kamu celupar tapi kamu penakut. Tak rela untuk menghadapi akibat daripada perbuatan kamu yang celupar. Sanusi kata, kalau nak tangkap saya tak mau pi. Kenapa? Kamu dah tahu kamu salah, tapi kamu tak berani untuk ditangkap pula. Kalau sudah tahu salah, pergilah menghadap apa itu akibatnya. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor hari ini mengakui, dia baru mengaku sekarang, dia mengakui dia telah diminta oleh Bukit Aman untuk hadir ke Balai Polis, namun mengelak daripada ditangkap. Rupanya dia dah tahu dia akan kena tangkap. Oh, patutlah. Dia juga mendakwa sedar telah wujud komplot tertentu untuk menangkapnya sehari sebelum pendakwaan di Mahkamah Session Selayang. Tapi kan sebelum itu dia kata dia tak tahu. Tiba-tiba sekarang dia kata dia tahu ada komplot. Biar betul kau ni Sanusi. Kejap cakap itu, kejap cakap ini, pening kepala. Menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan pihak polis di Raja Malaysia yang membawa kepada penangkapannya pada jam 3 pagi. Sanusi berkata komunikasi tersebut berlangsung seawal jam 10 malam. Dah 10 malam lagi pun. Ia kemudian berlanjutan sehingga jam 2 pagi. Mengakui tidak menjawab panggilan telefon daripada pihak polis, Sanusi menjelaskan komunikasi tersebut berlangsung melalui aplikasi WhatsApp saja. Katanya dia tidak menjawab panggilan telefon daripada PDRM kerana menghadiri beberapa mesyuarat pada hari berkenaan. Habis sudah tahu PDRM yang telefonlah balik, sebab kamu tahu kamu salah dan kamu tahu bahawa kamu mungkin diperlukan untuk dipanggil ke polis, pejabat polis. Jadi sebenarnya salah siapa? Saya ada komunikasi dengan pegawai Bukit Aman, katanya, daripada jam 10 malam hingga jam 2 pagi. Ada WhatsApp pasal saya tak mau dia tangkap saya. Kalau tak mau ditangkap, cepatlah bertaubat. Jadilah orang-orang yang orang-orang baik yang tak celupar mulut. Katanya dia polis kata boleh tak datang. Boleh tak mari datang Balai Polis Sri Hartamas. Saya kata buat apa? Atau mana-mana balai polis yang sesuai, katanya. Saya kata takkan nak ambil keterangan boleh pergi mana-mana balai polis kan? Ia spesifik, takkan pergi mana-mana balai polis. Bolehlah mana-mana yang terdekat pun boleh. Katanya saya kata ni sahlah untuk tangkapan. Tahu pun kalau tangkapan saya tak mau pi. Awak tak mau pi? Takut kah? Oh, rupanya Sanusi takut ditahan di lock up. Katanya kepada media,
ketika ditemui selepas menghadiri sambutan Ma'al Hijrah peringkat Kedah di Alostar hari ini. Okey, jadi itulah sebenarnya cerita di sebalik cerita. Tiba-tiba semua orang bising, kata ini tak patut, itu tak patut. Tapi rupa-rupanya bila tahu cerita sebenar, pada pendapat saya Sanusi punya masalah juga. Dah disuruh datang, tak mau datang. Jadi terpaksalah polis datang untuk panggil dia, seolah-olah dia VIP. Orang lain terpaksa jalan sendiri, Sanusi perlu dijemput baru datang. Padan muka atau kesian terpulang kepada anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini berita betul. Sanusi akhirnya dalam keadaan masalah lagi. Sudah ditangkap, didakwa dengan 2 pertuduhan menghasut. Hasutan pertama berkaitan dengan Sultan Selangor. Hasutan kedua yang Sanusi tetap kena juga ialah dia melibatkan pula Agung. Kedua-duanya terjadi kerana mulut celupar Sanusi. Apa boleh buat? Itulah kawan saya bilang, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Sanusi lebih baik bertobatlah, janganlah celupar sangat. Okey. Dan sekarang ini pula Sanusi berpotensi pula untuk ditangkap semula kali ini bukan polis tapi SPRM. Ditahan ataupun disiasat. Disiasat, dipanggil. Jangan pula lepas ni Sanusi tak sambut pula SPRM. Nanti SPRM minta pergi geledah, pergi serbu, nanti bising lagi. Tapi tiba-tiba Sanusi melakukan perkara yang sama. Ketika dia kata dia tak tahu, belum lagi ada pendakwaan, dia tak tahu sama ada dia didakwa atau tidak. Tapi semuanya sudah terjelas di media sosial bahawa dia dijangka untuk didakwa pada keesokan harinya. Tapi dia tetap tak sambut telefon. Kali ini Sanusi melakukan perkara yang sama. Dia kata belum ada pegawai SPRM panggil saya, kata Sanusi. Jadi nanti silap-silap esok pagi Sanusi ditahan lagi kerana SPRM mahu dia disiasat pula. Sanusi kata belum ada pegawai SPRM panggil saya. Rasanya tak lama lagi kot. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata setakat ini dia belum lagi dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan mengenai penyelewengan dan salah guna kuasa dalam isu perlombongan unsur nadir bumi REE di Kedah. Dalam satu catatan di Facebook pada hari ini, Sanusi menyifatkan laporan berita yang dia sedang disiasat sebagai naratif jahat dan mendahului proses. Naratif jahat katanya. Berita Sanusi disiasat SPRM dan bahan beritanya mendahului proses. Jadi ini maksudnya Sanusi mengakulah bahawa dia memang akan disiasat. Kenapa Sanusi kena siasat lah? Okeylah, nanti kita tengoklah apa yang cerita dia. Setakat ini belum ada lagi pegawai SPRM datang jumpa atau panggil saya untuk siasat kes REE. Tidak ada katanya. Jadi jangan lupa Sanusi, tengok selalu telefon. Kalau ada orang telefon, sambut. Kalau tak mau sambut, suruh pegawai sambut. Tapi bahan dan berita telah tersebar sejak 2-3 hari lalu. Bukankah kelihatan pelik dan janggal perkembangan ini? Nak cari kebenaran dan menegakkan undang-undang atau nak rosakkan imej katanya. Begitulah yang terjadi waktu polis tangkap Sanusi pukul 3 pagi. Dah sehari sebelum itu sudah disebut dia bakal didakwa. Tapi dia kata tak tahu. Saya rasa tujuan sebenar katanya ialah nak merosakkan kredibiliti saja untuk cari untung buat modal PRN. Salah atau betul belakang kira, Madani kah Badanun katanya.
Ini perkara ini terjadi karena mulut kamu celupar. Tapi yang ini bukan pasal modal Sanusi. Ini karena kamu perlu disiasat. Ini terjadi karena kamu terlibat dengan satu case penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Kenapa SPRM nak siasat? Sebab waktu itu kamu menteri besar, kamu pengerusi MBI. Jadi ini tak ada kena-mengena dengan modal. Nanti SPRM siasat, beritahulah yang betul. Beritahu yang betul sampai SPRM dapati bahwa kamu betul. Barulah keluarkan kenyataan bahwa ini sebenarnya modal politik. Kalau tidak, tengoklah nanti. Semalam bernama memetik sumber SPRM memaklukkan isu ini telah pun dilaporkan oleh beberapa pertubuhan, bukan kerajaan, termasuklah gerakan anti Sanusi. Ada rupanya gerakan anti Sanusi pada Mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Engangsik, di mana kerja-kerja perlombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Difahamkan SPRM Kedah telah membuka kertas siasatan berhubung isu perlombongan RI haram tahun ini dan telah memanggil beberapa saksi, namun perkembangan terkini kertas siasatan itu tidak diketahui. Bagaimanapun, timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusari Yahaya mengesahkan beberapa kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 17(e) dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada Sabtu yang lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendakwa Sanusi didenda RM500,000 tahun lepas berhubung kes kecurian RII di Kampung Chong di Sik Kedah. Kemudian menafikan perkara itu, Sanusi mendakwa kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau Menteri Besar diperbadankan MBI, tetapi kepada pihak ketiga. Dia juga bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap Saifuddin kerana membuat dakwaan itu. Menurut laporan New Straits Times, Sanusi berkata individu yang dikenakan denda itu adalah seorang lelaki dari Kuala Krai, Kelantan. Dia dilaporkan telah menunjukkan kepada media dokumen sokongan berkaitan kes itu. Bagaimanapun, Saifuddin tetap dengan pendiriannya dan menyatakan tiada mana-mana pihak yang terlibat boleh menafikan pengarah Pejabat Tanah dan Galian Kedah yang telah mengeluarkan denda kepada MBI Kedah. Jadi sudah pun ada satu kenyataan daripada pengarah itu, iaitu kompaun ya, saya boleh cari kompaun RM 500,000 bukan kepada Sanusi. Okey, saya cari terus di Google. Saya type begitu. Daripada Astro Awani, banyak sudah berita dia sebenarnya. Kompaun RM500,000 untuk MBI, bukan khusus nama Sanusi. Tapi Sanusi kata tadi bukan Sanusi, bukan MBI, tapi pihak ketiga. Tapi macam mana pengarah PTG kata, ini kantoi habislah Sanusi. Pengarah PTG kata, yaitu Datuk Mad Suhaimi Abdul Rahman tampil memberi penjelasan bahawa kompaun RM500,000 ke atas perbadanan Menteri Besar MBI kerana mempunyai kaitan mencuri unsur nadir bumi RI tahun lalu adalah dibuat mengikut perundangan dan bukan ditujukan khusus kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi Senor selaku Menteri Besar. Pendakwaan di bawah Seksyen 426 itu dibuat selepas mendapat kuasa untuk mengeluarkan kompaun daripada Ketua Pendakwaan Kedah itu. Pendakwaan Kedah itu tidak menulis nama Muhammad Sanusi untuk di kompaun. Katanya tangkapan yang dibuat kepada kita PTG guna Seksyen 426 ialah kerana ia berlaku di luar kawasan tersebut dan pendakwaan kita mendapat kuasa untuk kompaun RM500,000 daripada Ketua Pendakwaan Kedah. Tetapi Ketua Pendakwaan pun tidak menulis sila dakwa Sanusi, tak ada katanya. Bila tak ada, jangan cerita kata ada, katanya. Jadi mengulas kenyataan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mencabar Sanusi menjelaskan perkara itu, menafikan sama ada beliau terbabit dalam kegiatan mencuri RII
Ahmad Suhaimi berkata perkara itu tidak benar sama sekali. Katanya Muhammad Sanusi yang mempunyai kuasa untuk mengecualikan kompaun RM500.000 tidak berbuat demikian, sebaliknya bersetuju individu yang bertanggung jawab dikenakan tindakan berkenaan. Katanya, saya bukan mau membela bos Sanusi, tapi tindakan saya bersuara adalah disebabkan PTG diheret sama dan secara tidak langsung saya terpanggil untuk menjawab, katanya. Tambahnya lagi, selain kompaun dikenakan kepada MBI, Mas Suhaimi mendadakan ada individu yang ditahan dan kini dalam proses mahkamah. Tangkapan kedua pun kita lepaskan, serahkan kepada agensi untuk mendakwa, katanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, adakah orang mencuri setuju dia didenda? Ada orang mencuri, lepas mencuri tangkaplah saya, katanya. Kalau MB Sanusi hendak campur tangan masa itu boleh, kuasa dia ada bawa ke surat EXO dan dikecualikan, tapi dia tak pernah buat macam begitu, katanya. Okey, jadi tajuk berita ini dia kata kompaun RM500.000 untuk MBI, bukan khusus nama Sanusi. Jadi tapi persoalannya, pengurusi MBI waktu itu siapa? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.